Ahmad Bagan. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Dari Pertua, saya mohon jawapan untuk soalan nombor 7. Terima kasih. Menteri Komunikasi, silakan. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Datuk Yang di-Pertua, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 mengetengahkan prinsip-prinsip yang menggalakkan persaingan dan kawal selia kendiri di dalam industri komunikasi. Oleh itu, harga yang ditawarkan oleh pembekal perkhidmatan adalah ditentukan oleh kuasa pasaran dengan izin market forced. Sekiranya pasaran gagal berfungsi secara efisien, maka Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) boleh campur tangan dalam menetapkan harga. Namun demikian, SKMM menggawas selia harga capaian di peringkat borong dengan izin wholesale melalui instrumen perundangan penentuan Suruhanjaya mengenai standard mandatory harga capaian dengan izin Mandatory Standard on Access Pricing atau MSAP, dan kajian mengenai harga capaian ini dibuat secara berkala. Melalui kawas selia di peringkat borong tersebut, ianya secara tidak langsung boleh mengurangkan harga di peringkat runcit dengan izin retail kepada pengguna ke tahap yang lebih berdaya saing. Perkhidmatan 5G baru ditawarkan di Malaysia dan buat masa ini, pembekal perkhidmatan mengamalkan konsep teknologi neutral di mana tiada perbezaan di antara perkhidmatan 5G dan perkhidmatan 4G. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU setiap tahun, di mana kadar mampu milik pakej runcit dibandingkan dengan pendapatan negara kasar GNI per capita, harga perkhidmatan mudah alih di Malaysia adalah mudah sabar. Sebagai contohnya, bagi pakej asas data, panggilan dan SMS mudah adil, untuk penggunaan rendah dan tinggi, Malaysia menduduki tempat ketiga di rantau ASEAN selepas Singapura dan Brunei. Setakat 28 hari bulan Februari tahun ini, sebanyak 4,363 tapak 5G telah siap dibangunkan oleh Digital Nasional Berhad (DNB) di seluruh negara. Dengan jumlah tersebut, ketersediaan rangkaian 5G telah mencapai 54.7% liputan di kawasan berpenduduk. Jumlah peratusan ini adalah termasuk tapak-tapak pemancar 5G yang telah diaktifkan oleh DNB tetapi belum boleh diakses oleh pengguna kerana syarikat penyedia perkhidmatan masih dalam proses dengan izin onboarding. Jika melihat tapak 5G yang boleh diakses oleh pengguna sahaja, ketersediaan perkhidmatan 5G berada pada 46.9% liputan di kawasan berpenduduk, susulan daripada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri semasa Belanjawan 2023, perluasan pembangunan rangkaian 5G diteruskan untuk mencapai sasaran 80% liputan 5G menjelang penghujung tahun 2023. Untuk maklumat ahli yang berhormat juga, setakat 28 hari bulan Februari tahun ini, sebanyak 251 daripada 551 tapak 5G yang dirancang telah siap dibangunkan oleh DNB di Sabah. Manakala sebanyak 227 tapak 5G daripada 526 tapak 5G yang dirancang telah siap dibangunan oleh DNB di Sarawak. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Bagan. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Betul, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri dan ingin bertanyakan tentang dari segi kos dan kualiti. Apakah kos kepada pengguna akan dikurangkan sebaik 5G dapat dipasang secara keseluruhannya berbanding dengan kos 4G sekarang? Bolehkah berikan satu perbandingan dalam aspek ini supaya pengguna dapat menikmati faedah yang sebenarnya? Kedua ialah sejauh manakah kita boleh pastikan bahawa liputan ini dapat dilaksanakan. Contohnya, ini saya kena tanya bagi pihak Yang Berhormat Timbalan Speaker yang tak boleh tanya. Untuk kawasan Cameron Highlands contohnya, atau kawasan Sibu, bilakah liputan
sepenuhnya akan dilaksanakan. Termasuk juga jangan lupa Pulau Pinang juga. Dan aspek yang sama, bolehkah saya dapat kepastian bahawa kos yang kita anggarkan sebelum ini sebanyak 16.5 bilion ringgit ini, di mana kerajaan telah keluarkan 500 juta ringgit. Adakah kos ini akan tetap kekal dan tidak akan naik kerana kita tahu dengan inflasi sekarang, semua harga sekarang menjurus ke arah yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Perkara itu relevan pada Cameron Highland. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Bagan. Saya nak bagi satu perbandingan. Setakat ini kalau kosnya untuk 5G kepada pengguna adalah RM1.68 per gigabyte. Ini adalah harga kepada pengguna. Tetapi setakat ini harga capaian perkhidmatan 5G buat masa ini mengguna pakai harga yang ditawarkan oleh DNB melalui tawaran akses rujukan ataupun dengan izin reference access offer. Dan kalau ikut tawaran tersebut, kos untuk 5G sekarang adalah RM30,000 per Gbps per setiap bulan, per month. Ataupun merupakan 13 sen per gigabyte. Jadi memang kami percaya bahawa denganlah liputan rangkaian 5G diperluaskan lagi, harga untuklah internet kita bolehlah diturunkan lagi. Dan selain daripada itu, untuk maklumat Yang Berhormat, setakat ini national overall punya rollout adalah sebanyak 54.7%, tetapi di Pulau Pinang memang lebih cepat sikit adalah 56.6%. Dan sasaran MCMC dan juga KKD adalah mencapai penghujung tahun ini kami bolehlah mencapai liputan sebanyak 80% untuklah kawasan berpenduduk dan termasuklah Cameron Highland dan juga kawasan Sibu dan juga Sabah dan Sarawak, dan kami memang committed untuk pastikan sasaran itu bolehlah dicapai. Sekian sahaja. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Padang Besar. Boleh tambah sikit tentang kos? Boleh. Okey, Boleh. terima kasih Timbalan Speaker. Tentang kos setakat ini memang seperti yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat, kos untuk roll out untuk 5G ini bagi pihak DNB adalah 16.5 bilion ringgit. Pada mulanya kerajaan melalui MOF ada bagi satu starting grant yang sebanyak 500 juta ringgit. Setakat ini kosnya memang kekal pada 16.5 bilion ringgit. Setakat ini tak ada apa-apa perubahan. Dan kami memang tengahlah buat engagement, libat urus denganlah syarikat-syarikat telco untuklah menentukan hala tuju 5G, dan ini akan dibuat satu keputusan pendapat pada hujung bulan ini, dan kita harap bahawa kami akan pastikan bahawa kos untuk 5G punya roll out akan kekal pada tahap yang rendah supaya pengguna-pengguna di seluruh Malaysia bolehlah menikmati kemudahan ini dengan harga yang paling munasabah. Sekian sahaja. Terima kasih Timbalan Speaker. Yang Terima Berhormat kasih Menteri, Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri Kementerian Yang Berhormat ada berhutang kawasan Cameron Highland beberapa tiang. Siapkan cepat ya, insyaAllah. Kami akan sediakan jawapan bertulis untuk Timbalan Yang Berhormat Speaker. Padang Besar. Tak ada masalah. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih juga Kementerian Komunikasi dan Digital dan atas inisiatif sebelum ini menyediakan kaunter di luar dan kita nampak ada sedikit pembaharuan. Soalan saya, Digital Nasional Berhad adakah ia akan terus dimiliki dan dikendalikan oleh pihak kementerian di bawah Kementerian Kewangan Malaysia ataupun akan diberi kuasa yang lebih luas kepada syarikat telekomunikasi lain? Itu saja. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih yang berhormat atas soalan tersebut. Memang sebenarnya perbincangan telah mula supaya syarikat-syarikat telco juga mempunyai share dalamlah syarikat DNB, tetapi setakat ini perjanjian itu belum difinalize lagi. Seperti yang saya sebut, memang kami KKD setakat ini bersama dengan DNB dan juga syarikat-syarikat telco, kami tengah buat libat urus kerana syarikat-syarikat telco juga ada beberapa pertanyaan seperti
Sepertilah kalau mereka acquire share dalam DNB, apa hak mereka sebagailah pemilik share tersebut. Jadi ada butiran-butiran yang perlulah kita yang perlu diperharusi sebelum syarikat-syarikat telco buat satu keputusan final. Tetapi seperti yang kita memang ini adalah masih di peringkat perbincangan. Kalau satu keputusan telah dibuat, kami akan kongsikan maklumat itu bersama dengan yang berhormat. Sekian sahaja, terima kasih. Kita beransur ke soalan yang ke nombor 8.